Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kita sambung muka surat yang ke-26 bahagian bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, keadilan Tuhan. Di antara keadilan Allah kepada hamba-Nya ialah adanya hari kiamat, iaitu hari yang dihidupkan sekalian manusia yang mati untuk ditimbang dan dihitung sekalian amalan mereka itu. Beberapa banyak daripada makhluk yang hidup di muka bumi telah melakukan berbagai-bagai kebaikan dan kebajikan, seperti tolong-menolong, bantu-membantu, bersedekah, berderma dan sebagainya. Dan beberapa banyak pula yang melakukan kejahatan, seperti melakukan zalim, membunuh, menyamun, merampas dan berbagai-bagai lagi kejahatan. Sekalian kebaikan dan kejahatan itu ada yang diketahui oleh makhluk dan mendapat balasan yang sepatutnya, dan beberapa banyak pula yang tidak diketahui oleh makhluk yang lain dan kebaikan dan kejahatan itu tidak mendapat balasan yang sepatutnya. Dan banyaklah pula kebaikan-kebaikan yang dibalas oleh makhluk dengan kejahatan, dan beberapa kejahatan yang tersembunyi lalu mendapat balasan kebaikan. Oleh yang demikian, hanya Tuhan yang dapat memberi balasan yang adil, kerana Ia mengetahui sekalian perbuatan hamba-Nya. Maka dengan keadilannya tidaklah ada amalan yang akan disia-siakan, bahkan tiap-tiap kebaikan itu akan menerima balasannya belaka. Baik, kita sambung lagi. Ni masih lagi berada di bab beriman dengan hari kiamat. Ini dipanggil sebagai hikmatut tasyri'. Hikmah ha kaf mim ta marbutah, tasyri' ta shin ra ain. Tasyri', hikmatut tasyri'. Apa makna hikmatut tasyri'? Hikmah disyariatkan sesuatu, ataupun mudah fahamnya, apakah kelebihan bila Allah jadikan setiap sesuatu tu. Kita tak boleh kata Allah jadikan ini kerana ataupun sebab. Dalam bahasa Arab dipanggil ilat. Kerana kita mengaji dah dalam pengajian sifat 20, setiap perbuatan dan apa saja yang Allah buat, Allah cipta,
tidak berelat, maknanya tidak bersebab, tidak berkerana. Tetapi kita kena kata atau boleh kata setiap perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Hikmah tu maknanya ada kebijaksanaannya di dalamnya. Seperti mana kejadiannya hari kiamat, akhirat itulah. Hari kiamat ni hikmatut tasyri'nya adalah keadilan Tuhan. Jangan kita kata sebab. Allah tak buat dengan bersebab, tetapi kita kata hikmah Allah jadikan kiamat adalah untuk Allah buktikan akan keadilan dia. Atau Allah nak tunjukkan kepada kita akan keadilan Allah. Kan dah tak nampak. Keadilan Tuhan. Di antara keadilan Allah kepada hamba-Nya, ni dia cerita, ialah adanya hari kiamat. Keadilan Allah tu luas banyak, tapi antaranya, yakni salah satunya, iaitulah hari kiamat. Okey, jadi kita pegang iktikad akidah kita, hari kiamat adalah keadilan Allah. Salah satu daripada pembuktian keadilan Allah kepada makhluknya. Apa makna adil? Ulama menghuraikan makna adil ialah wad'u syai'i fi mahallihi. Wad'u, yakni wad'u tu maknanya meletakkan. Asyai'i sesuatu, fi pada, mahallihi mimha lamha. Mahal artinya tempat, hinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dipanggil adil. Itulah makna adil. Macam mana meletakkan sesuatu pada tempatnya? Maknanya kalau benda tu sepatut di ataslah tempatnya. Kalau benda tu sepatutnya di bawah, maka di bawahlah tempatnya. Itu dipanggil adil. Kalau orang tu taat, orang yang baik, Allah letakkan dia dalam syurga. Orang tu jahat, maksiat, kufur, Allah letakkan dalam neraka. Itu adil. Okey. Hari kiamat iaitu hari yang dihidupkan sekalian manusia. Macam semalam kita sebut dah. Hari itu dihidupkan semua balik manusia ni. Daripada zaman Nabi Adam sampailah orang yang terakhir sekali. Semua sekali. Tok kita, tok nyang kita, tok nyut kita, habis tok lah. Anak kita, cucu kita, cicit kita. Pas cicit ni tak akan cacat. Nampak tu benda kan. Habis semualah kan. Lelaki dikatakan lebih kurang umurnya 30 tahun. Masa tu tengah sedap, gagah macam mana lah. Sebab anak 30 32 kan. Waktu tu tengah orang cakap apa, lelaki 30 bukan 32, 30 lah. Atau 30 tu dia masa tu lah paling hot sekali. Tapi jangan risau, lelaki ni makin usia makin hot. Lagi perut dia lagi ke depan, lagi power. Sebab nampak macam YB. Kan? Orang perempuan 17. Nanti tok nyang kita bangkit balik 17. Kita tengok siapa dia ni. Tak kenal. Siapa dia? Tokmu. Tok kita 17. Tapi masa tu tak ada nak sembang-sembang. Dah syurga neraka kot depan. Nak sembang apa lagi? Nak sembang nanti dalam syurga. Tapi nak ceritanya macam tu. Rupa yang macam kita sekarang. Rupa asal. Allah jadikan balik. Hari yang dihidupkan sekalian manusia, yang mati, asalnya mati dah, Allah hidupkan balik. Untuk apa bangun balik tu? Ditimbang dan dihitung sekalian amalan mereka itu. Mula-mula sekali bangun bangkit tu dibawa ke padang mahsyar. Padang mahsyar ni gambarannya seperti padang Arafah, gambaran saja. Hakikat sebenar wallahu alam. Tapi seperti orang cakap apa, hampir-hampir menyerupai macam tu. Macam padang Arafah. Pernah pergi? Siapa yang tak pernah pergi, Google lah tengok. Padang Arafah ni dia rata je.
Penuh dengan manusia kalau waktu haji. Lebih kurang macam tu lah, nanti penuh manusia. Lebih penuh lagi daripada haji. Sebab haji tu baru satu-satu tahunnya, satu-satu zaman. Yang tu akan hadir daripada masyarakat daripada zaman Nabi Adam sampailah orang paling lah. Bayangkan kan? Tak boleh nak hitung dah. Kan kereta pun berasap time tu. Nak kira orang. Entah berapa bilion tak tahu. Penuh manusia. Lepas tu tak pakai apa-apa pula tu. Tapi tak adalah siapa-siapa usah siapa-siapa. Kata, tak ada gitu. Kan? Sebab masing-masing tak ada fikir pasal orang lain lah. Dia fikir diri dia. Baik mak dengan anak ke, tak kira siapa-siapa pun. Lepas tu matahari sejengkal atas kepala. Lepas tu tengah tunggu turn, Allah nak timbang. Belum lagi amalan, tapi nak timbang apa saja yang kita ada, yang kita milik. Ini kata Tok Guru Siddiq Noh. Sama ada halal ke haram ke, semua ditimbang. Maknanya lagi banyak barang yang dia ada, yang dia milik, dia punya, hak dia, maka lagi lamalah dia akan menunggu untuk ditimbang. Tapi siapa yang paling sikit kepunyaannya, maka dialah yang paling cepat ditimbang segala barang milik dia. Walaupun barang halal, Allah tetap akan tanya. Tok Guru Siddiq Noh dia buat contoh jubah. Padahal jubah ni kan pakaian sunnah. Barangnya pun halal, kita beli dengan duit kita halal. Tetapi walaupun barang halal, Allah akan tanya, ada berapa helai jubah? Kalau katalah ada 10, tanya pula kenapa 10? Jawab satu-satu. Sebab itu tengok kawan beli baru, beli juga satu. Tanya habis. Walaupun benda tu memang harus, tak ada masalah kalau kita beli pun. Tapi akan ditanya satu-satu. Lepas tu tanya pula, beli pakai duit mana? Ambil mana duit tu? Kenapa beli lagi sedangkan yang dulu ada dah satu? Kenapa beli lagi? Habis tanya. Lepas tu kita tengok Nabi kita manusia yang paling sempurna atas muka bumi. Nabi jubahnya koyak bertampal. Kita jubah koyak apa? Beli baru. Tak koyak lagi, beli dah baru. Termasuklah yang cakap ni pun lebih kurang lah. Tapi macam tu lah. Kita kena terima lah. Sebab tu jangan mengikutkan sangat hawa nafsu tu. Okey, baik. Kemudian dah ditimbang tu, barulah timbang pahala dosa. Lepas tu, kalau lepas yang tu baru. Kalau sangkut sebab apa? Sebab ada barang haram. Tanya, lah duit curi beli. Walaupun jubah. Sangkut habis kena. Kan? Lepas dah selesai tu, barulah pergi timbang pahala dosa. Lepas habis timbang pahala dosa, baru lalu titian sirat. Panjang ceritanya nak sampai ke syurga tu. Beberapa banyak daripada makhluk yang hidup di muka bumi telah melakukan berbagai-bagai kebaikan dan kebajikan. Kata banyak manusia ataupun makhluk atas muka bumi ni banyak buat benda baik, kebaikan, kebajikan, seperti tolong-menolong, bantu-membantu, bersedekah, berderma dan sebagainya, ditambah tetapi yang ikhlas. Adakah orang tolong-menolong tapi tak ikhlas? Ada sebab tertentu. Sebab nak dapat sesuatu, dia tolong lah. Kalau tak dapat, tak tolong. Jadi yang tu tak terpakai, tak jadi pahala yang tu. Bantu-bantu, bersedekah. Ada bersedekah, dengar sebut memang bagus, tapi bersedekah nak tunjuk kat orang, nak mendatang kerana riak. Riak ni memang kita tak boleh hukum orang. Oi, dia ni riak ni. Tak boleh. Jangan cakap macam tu. Tapi makna riak tu bukannya kalau dia derma ke apa ke depan khalayak ramai, belum tentu lagi riak. Tapi riak ni dia nak orang memuji dia. Tu riak. Kalau orang tak puji dia tak suka, tak sedap hati. Ataupun mulalah dia bising. Aku ni tolong Tok Guru banyak tahun dah. Tok Guru tak pernah puji aku. Habis. Sifat mazmumah melekat dalam hati. Pahala tak dapat, tapi masuk dosa pula. Sifat-sifat tercela. Setengah pandangan ulama tasawuf mengatakan itu dah berlaku syirik
namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jaga-jaga boleh rosak amalan kita. Walaupun syirik yang tersembunyi ini, setengah pandangan kata taklah sampai menjadikan dia kafir, tetapi boleh mengarah kepada kafir. Lama-lama dia buat bukan lagi kerana Allah, tapi buat kerana makhluk. Bila buat kerana makhluk, bukan lagi kerana Allah, maka jadi syirik kat situ, maka jadilah kafir akan dia. Cerita tentang syirik ni kita selit sikit lah untuk semua kita, termasuk yang dalam video telah yang tengok ni. Sekarang ni isu tengah hangat tentang permainan game tu. Apa namanya? Game apa tu? Apa? PUBG. Kalau tanya bab yang dalam kitab, slow jawab. Kumat kamik. Yang ni PUBG. Kuat bunyi. Nampak? Tu ahli lah tu maknanya. Kan? PUBG lagi satu apa? Maharaja Lawak Mega apa? MLM. Mobile Legend. Mobile Legend lah apalah. Okey, baik. Dalam game tu Ana tak pernah main, tapi kita tengok Ustaz Ahmad Disuki cakap, baru kita pun tahu rupanya dalam video tu, dalam game tu macam tu. Dalam game tu dia ada penyembahan. Dia kena sembah berhala apa dah, buat apa benda dah. Lepas tu dia akan dapat, tak tahu dapat apa, senjata ke apa benda kan. Dapat sesuatu lah daripada tu. Walaupun itu hanya satu gambaran video saja, tapi perbuatan itu tetap jadi syirik, kata ulama. Ni dah keluar fatwa dah, tetap jadi syirik. Sebab apa? Sebab walaupun dia hanya main, bukan diri sembah pun, dia main je, tapi apa saja yang kita lihat dengan mata ni, dia akan mempengaruhi hati. Permainan, movie-movie apa semua. Walaupun kita tak buat benda tu, benda yang salah tu, tapi bila kita tengok, dia lama-lama masuk ke dalam hati. Hati asalnya putih, lama-lama jadi bintik-bintik hitam. Lama-lama kalau kerap selalu main, selalu tengok benda-benda macam tu, akhirnya jadi hitam sehitam-hitamnya. Bila hati hitam, orang nasihat tak lut. Orang bagi amaran ke apa, orang cakap, orang bagi nasihat gini, dia pandai cakap sebab dia tak erti main. Kalau dia main, dia sonok ke? Tak lut dah lah. Orang bagi nasihat pun tak cakap apa, tak jadi apa, semua tak jadi apa. Sebab hati dah keras, hati dah busuk, hati dah jadi hitam. Sebab tu benda-benda macam ni elak-elakkanlah. Islam tidak melarang permainan game apa pun, tak kisahlah. Yang pastinya jangan melanggar syarak, itu saja. Seperti juga Islam tidak melarang kita berfashion. Kita nak ikut trend, nak buat style macam mana jubah kita, terpulanglah, tetapi jangan sampai melanggar syarak, membuka aurat ataupun berlebih-lebihan, melampau-lampau dan sebagainya. Itu yang baru jadi salah dalam Islam. Jadi dalam game tu dah kira melampau lah, sampai melibatkan penyembahan berhala dan sebagainya, kan? Game yang dalam game ada gambar salib, ada gereja sebagainya. Perkara ni kita tak sensitif. Dalam contoh, tak payah kata game video, main chess, ada dia punya king dia tu, ada gambar salib kat atas tu, tak buang benda tu, pergi main juga. Tak tahu tu jadi syirik tu, sebab salib tu. Kita ni orang Islam, biar ada sensitif dengan perkara-perkara akidah. Salib ke apa, biar sensitif. Maknanya sensitif macam mana? Jijik, tak suka. Tengok, apa salib ni, patahkan, potong. Ini tak boleh buat main. Budak tahfiz nak tu main. Macam mana? Lepas tu benda-benda macam ni, dulu Tok Guru pesan, orang yang mengaji kitab, mengaji ilmu agama ni, antara pantang larang yang ulama-ulama dulu ajar, jangan lalu bawah rumah orang kafir. Sampai tahap tu. Padahal kalau lalu bawah rumah orang kafir, taklah jadi syirik kita lalu bawah rumah orang kafir. Tapi nak bagi berkat ilmu, jangan lalu bawah rumah orang kafir. Jangan lalu depan gereja apa sebagainya. Kalau terpaksa lalu tak ada jalan lain, jangan tengok dia siap selfie dengan patung berhala. Lawa agak gajah ni, dia kata ambil gambar. Jangan. Lama-lama benda tu memanglah tak nampak
Dia bukan drastik tiba-tiba lepas-lepas tu dia terus jadi kafir, tak. Tapi sikit-sikit hati dia dah mula nak hitam. Lama-lama kalau siapa perasan, siapa yang suka main game-game macam ni ke, benda-benda yang dalamnya ada unsur-unsur syirik, perasan lama-lama dia akan mula melambatkan solat. Tu pertama. Mula-mula dia lambat solat. Kalau dia semayang pun, dia semayang laju-laju. Sebab apa? Tu game je pasal. Semayang nak cepat-cepat. Lama-lama semayang sampai jadi qada. Tinggal waktu. Tapi okey lagi lah qada pula. Qada 5-5 dah tu straight. Nampak bila game over, baru dia qada. Kalah. Kan? Lama-lama qada pun tak ada dah. Tak semayang terus. Tak rasa bersalah, tak rasa apa-apa. Steady. Waktu tu setan dah menguasai dia. Cuma tak nampak tanduk lah kat kepala dia. Tapi ibaratnya macam setan dah. Setan dah berjoget dah dengan dia dalam hati dia tu. Kan? Habis jadi rosak. Tu. Kita nak tahu satu benda kita buat tu diredai Allah ke tidak, berkat ke tidak. Bila kita buat benda tu, macam mana dengan amalan ibadat kita? Kalau makin elok atau steady je, maknanya benda tu elok lah tu untuk kita. Buatlah. Tapi kalau benda tu menyebabkan ibadat kita jadi terganggu, jadi kurang, jadi makin nak meninggalkan ibadat, itu maknanya ada masalah dengan apa yang kita buat. Benda tu dan sebagainya, game ke apa ke, aktiviti ke, tak kisahlah. Itu hati-hati. Sebab apa? Alamatnya kalau kafir, rugi sangatlah. Balik-balik jumpa Allah, duduk dalam neraka selama-lamanya. Padahal kita dah elok dah duduk di tafiz, duduk di pondok, dah ada pengajian, duduk bersama guru, tok guru ada, kan, pegang kitab. Tiba-tiba rupa-rupanya jadi syirik, jadi kafir, duduk dalam neraka selama-lamanya. Siapa yang rugi? Diri sendiri rugi. Kerana nakkan benda tu, dia bukan apa, benda tu kepuasan, dia bukan ada apa pun, kan. Lepas tu dia tonjolkan sangat orang kafir ni. Ini kita takut inilah namanya dakyah daripada nama Dajjal ni. Cara-cara Dajjal ni, kan. Cara-cara Dajjal. Belum Dajjal betul keluar, sanggup bersungguh-sungguh nak dapat. Ana zaman college dulu, kita perasan ada jenis budak-budak macam ni. Zaman Ana dulu PUBG tak ada lagi lah. Zaman tu Dota. Dota ni kemaruk sungguh orang main Dota. Dia pakai boxer tu seminggu. Baju seluar tak pakai, boxer tu je. Seminggu pakai boxer tu. Dia duduk depan komputer, tidur depan komputer, makan depan komputer. Makan Maggi je. Dia berhenti sekejap, pergi kencing. Mujur tandah tu kena pergi sana. Kalau boleh kencing dalam botol, kat situ juga dia kencing. Teruk benar. Sebab game punya pasal. Lah kali repeat paper, lepas tu ulang macam tu. Orang lain dah graduate habis dah, dia duduk kat situ, gagal. Dia merosakkan diri. Bukan salah, tapi kita macam ni, biar kita kawal dia, bukan dia kawal kita. Tak kira lah apa pun, TV ke, handphone ke, apa sekalipun, kita yang kawal dia, jangan dia kawal kita. Kalau dia kawal kita, rosak kita, habis rosak. Kalau kita yang kawal dia, ada apa? Ada handphone tak salah, tapi kita kawal handphone. Macam mana kawal handphone? Kita yang pastikan handphone kita nak guna untuk apa, dan masa bila. Bukan 24 jam nak yang tu aja. Nak letak Quran dalam dia untuk baca ayat Quran supaya mudah nak bawa ke mana-mana. Tak adalah nak bawa macam Quran, kitab tu, buku tu nak bawa ke mana-mana susah. Ni bawa dalam handphone je. Ada kitab hadis dalam dia. Sekarang ni orang dah buat kitab-kitab pondok ni, orang dah jadikan PDF. Kadang ada setengah ustaz tu dia senang, dia bawa tab dia je, semua dalam tab tu ada kitab, kan. Dah mudah. Tak apa, tak ada masalah. Untuk kebaikan dunia dan akhirat, kan. Kita kawal dia, bukan dia kawal kita. Aduh. Itu bahagian lelaki. Bahagian perempuan masalahnya Facebook pula, Facebook. Habis semua benda dia nak tulis dalam, kan. Ting naik dia tulis.
Lama lepas 5 minit, ting, naik pula. Nak buat apa ada pula. Kan? Ting, naik pula lepas 5 minit. Tengok TV lah. Dia seorang dia. Tak ada siapa balas, tak ada apa siapa cakap. Like siapa pun tak ada, dia like. Tapi dia shock sendiri. Tu kata membazir masa kat situ, duduk melalut apa. Tapi okey sikit lah sebab dia tak ganggu orang. Ada orang gunakan Facebook apa semua nak kutuk orang, ngumpat orang. Tu lagi jahat. Kan? Macam-macam hal. Itulah PL manusia. Dan bersedekah dan berderma dan sebagainya. Dan beberapa banyak pula yang melakukan kejahatan. Tak cukup dengan tu, ada juga yang melakukan kejahatan seperti melakukan zalim. Apa makna zalim? Makna zalim wada'u syai'i fi ghairi maudi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia patah balik dengan adil tadi je. Adil meletakkan satu pada tempatnya. Ada pun zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah zalim. Banyak orang salah faham. Dia kata zalim tu bunuh orang, zalim tu pijak kepala orang. Betul, kita kata itu pun zalim, tetapi tidak menyeluruh. Makna menyeluruh zalim sebenarnya ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, walaupun dia bukan bunuh orang. Contoh, kopiah tempatnya di mana? Atas kepala, tapi dia letak kat kaki. Zalim tu. Sebab tempat kopiah kepala, dia letak kaki. Zalim sebab dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim tu. Macam dululah kita lawan kerajaan. Kita kata kerajaan yang zalim. Ada orang petikai kerajaan zalim benda. Dia bukan bunuh orang, dia bukan bunuh kamu, bukannya dia bom sana, bom rakyat ke apa. Memang kita kata dia tak bom rakyat, tapi dia meletakkan undang-undang Islam, undang-undang Quran di bawah, sedangkan undang-undang ciptaan manusia di atas. Zalim lah tu. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Quran sepatutnya di atas, undang-undang Islam di atas, undang-undang ciptaan manusia di bawah. Itu baru betul. Tapi dia letak terbalik, maka itulah namanya zalim. Itu makna zalim, biar faham. Baru jelas. Zalim ni jahat lah, sifat yang tercela. Allah tak suka. Membunuh, contohnya lagi kita sebut tadi. Yang atas ni tadi kita sebut semua perkara kebaikan, betul? Tolong menolong, bantu-bantu, bersedekah, berderma dan sebagainya. Tapi ana lapikkan dia di ujung dengan ikhlas. Tolong menolong mesti ikhlas, baru Allah kira pahala. Bantu-bantu ikhlas, sedekah ikhlas, derma ikhlas. Begitu juga dengan bahagian kejahatan yang dibagi contoh sini, membunuh. Membunuh tu jadi jahat sekiranya membunuh benda yang diharamkan bunuh. Tapi kalau membunuh perkara yang disuruh bunuh, dia tak jadi perkara yang salah. Contoh peperangan jihad. Takkan tak berlaku pembunuhan, berlaku juga pembunuhan. Jadi bunuh di situ bunuh yang disuruh, perintah Allah. Infiru, berperang, kan? Yang itu tak termasuk dalam perkara kejahatan. Sebab tu macam marah juga. Bukan marah ni sifat yang jahat. Walaupun memang ada dalil mengatakan, hadis Nabi mengatakan bahawa marah itu daripada syaitan. Betul, itu satu bahagian. Tapi jangan pandang hadis tu je. Di sana ada hadis lain lagi. Ada dalil yang lain lagi. Ada ayat juga yang Allah perintahkan kita disuruh marah kepada orang yang menghina Islam. Jadi marah tu ada tempat dia. Pada tempat yang salah jadi salahlah marah tu. Tapi kalau pada tempat yang betul, marah tu jadi betul. Jadi kalau kita nak marah, pastikan marah kita diletakkan di tempat yang betul, baru jadi betul. Malah marah tu jadi pahala. Marah kerana orang menghina Allah, jadi pahala. Malah kalau terbalik, marah lawannya suka. Suka orang menghina Allah, jadi dosa. Nampak? Jadi pada keadaan itu wajib jadi marah. Tak boleh wajib jadi biar ataupun suka. Kerana mendiamkan kemungkaran bererti membuat kemungkaran. Jadi kalau kita diamkan orang menghina Allah, menghina Rasulullah, bererti kita meredai akan perbuatan dia menghina tu. Maka kita juga akan dikira sebagai dosa. Sebab tu untuk elak daripada terkena dosa, cara tak semestinya kena ceramah, tak kisah.
tulis dekat Facebook tanda tak setuju ke dan sebagainya. Sekurang-kurang menunjukkan sikap ketidakpuas hati bila orang menghina agama kita. Seperti mana bila terkena kepada urusan peribadi kita, kita marah. Tapi yang pelik, bila kena batang hidung sendiri baru nak mengamuk. Bila kena ke agama, kena ke Islam, kena ke tafiz, kena ke institusi agama, dia tak cakap apa-apa, senyap. Ni maknanya dia lebih kasih diri dia daripada kasih kepada Allah dan Rasul. Sedangkan kata Nabi, la yu'minu ahadukum illa ahabba an akuna macam mana ayat, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian hatta yuhibba silap, macam mana ayat ni, hatta, bukan, itu hadis lain. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian hatta akuna ahabba ilahi, hingga aku lebih dicintainya daripada selainnya. Min waladihi, daripada ibu bapanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia seluruhnya. Tu kan, sampai Nabi kata tafsir hadis ni kata bukan maksud jadi kafir kalau dia meletakkan sesuatu yang lain lebih dikasih pada Nabi, tapi menjadi berkurang imannya. Jadi imannya jadi tak sempurna, jadi cacat. Iman yang sempurna yang meletakkan Allah dan Rasul lebih utama dari segala-galanya, termasuk dirinya sendiri. Tu. Sebab itulah kalau kita perasan alim-alim ulama sebagai contoh, kita tak payah ambil jauh sangat, ambil Tok Guru Haji Hadi sudah. Jadi bila orang pertikai diri dia, orang fitnah diri dia, dia tak kata apa dan dia tak jawab pun fitnah tu. Dia biarlah orang nak fitnah ke apa. Tapi bila orang fitnah jemaah Islam, fitnah agama, fitnah hukum Allah dan sebagainya, maka dia akan bersuara untuk menegakkan kalimah Allah. Itu yang sebenar. Itu cara yang betul. Bila orang kritik kita, peribadi kita, lantak ke dia. Tapi bila dia kritik guru kita, agama kita, sekolah kita, apa saja yang berkait dengan hal agama kita, maka wajib kita bercakap, wajib kita pertahankan dengan apa cara sekalipun. Itu baru betul orang yang mempertahankan agama. Itu. Dan menyamun merompaklah, merampas, ambil hak orang, dan berbagai-bagai lagi kejahatan. Sekalian kebaikan dan kejahatan itu ada yang diketahui oleh makhluk. Benda baik dan benda jahat tu kadang-kadang makhluk tahu, makhluk lain, makna manusia lain, dan mendapat balasan yang sepatutnya, kemudian dihukumkan ke atas dia melalui undang-undang dalam dunia dia lah. Maknanya mahkamah jatuhkan hukuman ke dan sebagainya. Tu maksud dia. Dan beberapa banyak pula yang tidak diketahui, tapi ada juga yang dia buat jahat tetapi orang lain tak tahu. Bila tak tahu, dia tak kena hukum oleh makhluk yang lain. Dan kebaikan dan kejahatan itu tidak mendapat balasan yang sepatutnya. Ada pula orang tu buat baik tetapi dia tak dapat ganjaran seperti pujian ke ataupun timbalan balasan yang baik. Tak ada dah ganjaran apa-apa ke, dia tak dapat sebab orang tak tahu dia buat baik. Tapi itu semua habuan dunia je, kan? Sebagai contoh, kalau kita, ini semua lumrah lah, fitrah manusia, perasaan. Bila kita buat baik, orang puji kita, kita suka. Semua orang macam tu, tak kira siapa-siapa pun. Tok Ali pun gitu, ulama pun gitu. Cumanya kata ulama, suka tu tak salah, tapi mengharapkan orang suka baru salah. Kita orang puji kita, kemudian kita suka, tak salah. Tapi kita mengharapkan orang puji kita baru salah. Dia begitu. Jadi jangan pula bila orang puji, dia suka, jangan kata tengok dia suka orang puji. Dah memanglah, nak takkan nak mengamuk orang puji. Bagus hang ni alim, tumbuk ni. Oh, dia bongok dia ni apa hal? Period ke apa? Nak orang puji pun nak mengamuk. Nak tak apalah. Tapi suka sekejap-sekejap dah lah. Kata bagusnya, rajin. Terima kasih. Bolehlah dia tenaga sikit. Ya gitu dah. Lepas tu balik tu dah tak ada senyum dah lah. Ni dah kat 2 bulan setengah senyum. Senyum, duduk senyum gitu. Kan? Orang tanya kenapa? Dah awal itu orang kata aku rajin.
Bila? 1956 hari tu. Wah punya lama, ingat lagi sampai lah. Teruk sangat hang tu. Itu mengharapkan pujian itu kan. Tu. Puji ni dia macam gula. Dia benda manis. Memang manis ni benda yang sedap. Orang puji kan kita sedap, suka. Tapi jangan lebih-lebih. Kalau gula terlampau tinggi nanti potong kaki. Kencing manis. Tapi itu penyakit zahir. Penyakit zahir, potong kaki pun boleh sembahyang lagi. Tapi main dengan penyakit batin, penyakit hati. Bila terlampau banyak pujian, hati jadi sombong, hati jadi bongkak. Lepas tu kita bersahabat pun jangan selalu terlampau memuji. Boleh puji sahabat-sahabat kita, tapi jangan terlampau memuji. Kerana bila kita terlampau memuji, kita bukan menaikkan sahabat kita, tapi kita sedang menjahanamkan dia sebenarnya. Macam mana kita menjahanamkan dia? Dengan menyebabkan hati dia akan makin bongkak, sombong. Makin tebal. Puji ala kadar, berlebih kurang. Kan? Kutuk jangan sekali. Janganlah kena kutuk gak ni. Bukan kutuk kawan. Gurau-gurau tu lain. Dia nak tahu jadi kutuk tak jadi kutuk ni macam mana? Bila kita bergurau ataupun kita cakap ke dia satu benda yang pada orang nampak macam kutukan lah, tapi dia boleh terima, itu namanya gurau. Tapi kalau kita bantai dia menyebabkan dia terasa hati, itu namanya kutukan. Nanti kita kena balik. Jangan. Dan biasanya orang yang kena kutuk pula jangan terlampau sedih sangat. Siapa yang paling banyak kena kutuk, dia lah paling banyak dapat nikmat. Betul ni. Ana dah tengok dengan mata kepala sendiri. Ana dulu zaman belajar dulu, Ana belajar dua sesi lah, satu diploma, satu degree. Jadi masa zaman diploma tu 3 tahun. Masa zaman diploma ada seorang kawan ni. Dia ni tak pandai cakap orang putih. Kan? Tapi macam mana boleh masuk U tak tahulah. Boleh lah sikit-sikit kot. Dia boleh sikit-sikit, tapi banyaknya tak betul lah. Kalau 100 dia kata 90 tak betul. Grammar dia tu, bahasa Inggeris dia tu. Jadi satu hari tu dia tengah mengorak satu orang awek dekat dalam komputer dia. Dia tengah chatting. Jadi dia nak tanya ke awek tu duduk Penang. Kami masa tu belajar duduk di Perlis. Dia nak tanya ke awek tu, bahasa budak-budak moden ni. Maknanya dia nak tanya macam ni lah, ada apa function dekat Penang? Function tu maksudnya ada apa benda menarik, ada apa benda best. Tapi dia salah eja function tu. Orang eja function F-U-N-C-T-I-O-N, tapi dia tulis F-A-N-T-I-O-N, Fantion. Lepas tu pula dia lapar perut, dia pergilah turun pergi kedai makan, nak pergi beli makan. Komputer dia tak tutup, dia biar buka. Kami masa tu satu kumpulan bawa balik daripada makan, masuk asrama, masuk rumah, tengok komputer tu buka. Dalam ramai-ramai kami ni ada seorang tu jenis suka sibuk hal orang. Kawan kami seorang ni, dia pergi duduk depan komputer kawan ni, dia pun baca. Tengah ngorak awek ni. Tengok-tengok ada tulis Fantion situ. Benda apa Fantion ni? Dia panggil ramai-ramai. Sini tengok. Sebulan kutuk dia. Masuk kelas ke apa, hari ni tak ada Fantion ke kita? Mampu sial, merah muka dia. Kau kena kutuk. Tak apalah. Lepas tu bila kami semua dah habis diploma, semua geng kami ni tadi sambung degree, kecuali dia seorang. Dia seorang tak sambung. Dia kata malah aku belajar lagi, baik aku kerja, dia kata. Tak apalah, dia pun kerja. Lepas tu masa kami tengah belajar tu, tiba-tiba lama dah lah ni cerita pun dah berlarutan lama kat berapa tahun. Kami tengah belajar dekat college, kami tengah lepak dekat asrama tu, tiba-tiba dapat panggilan daripada kawan lama ni. Dia telefon kita ni, kawan lama kita ni. Tengok dia hantar mesej, dia kata dia dah sampai dekat college kita, saja nak jumpa kami lah, kawan-kawan lama ni. Lepas tu kami pun tanya. Mula-mula dia naik, dia masuk, dia naik atas kat bilik kat asrama tu. Tengok-tengok pakai kemeja dengan seluar slack. Kami tak pernah tengok dia pakai macam tu. Dia kalau pakai baju mesti koyak. Dia memang jenis lekeh gitu je. Tapi kali ni semat gila dia pakai baju. Kemah.
Tak apa, lepas tu sembang-sembang saja dia. Biasalah orang, orang lelaki ni kan kadang poyo lebih. Nah, jadi tengah-tengah sembang tu dia saja buat keluar anak kunci kereta campak atas meja. Tengok-tengok lambang apa nama? Hish tu, Honda. Tengok kereta Honda. Kami masa tu kereta paling hebat masa tu pakai kancil lah. Itu pun rasa macam bawa emas dah. Nak tengok-tengok Honda pegang kunci. Honda pun ESP ke apa Honda. Kami kutuk dia lagi. Kutuk lagi tu. Kata ESP apa pergi tengok bawah tu. Tengok-tengok FD. Bapak lah cakap. Macam mana hang jadi hebat macam ni? Hang dulu Fantion je pun. Dapat kami kutuk ni. Nak betul dia buat keluar kad dia. Kad bisnes dia, kad kerja dia. Tengok-tengok senior engineer. Tu dia. Senior engineer ni lagi tinggi pada engineer. Engineer bawah lagi. Atas lagi senior engineer. Maknanya pangkat tinggi lah. Dia datang jumpa kami tu, dia nak bagi kad jemputan kahwin. Bakal bini dia pula manager Petronas. Tu dia. Rezeki melimpah-limpah. Dapat bakal bini kaya. Lawa pula tu. Kereta hebat dah. Pakai smart. Kerja jawatan besar dah. Gaji elok. Kan? Kami pun menung sekejap. Lepas dia balik tu kami semua menung. Sebab kita kutuk dia ni. Itulah dia dapat. Lepas tu kita gitulah. Kita kutuk orang kita tak dapat apa. Tapi orang yang kena kutuk dengan kita tu, kadang-kadang Allah berikan dia kelebihan. Kadang-kadang kebaikan orang ni Allah ambil bagi kat dia. Sebab kita duduk menyumpah orang, kutuk orang dan sebagainya. Kan? Tak payah tengok lah. Siapa sini paling kuat kena kutuk? Pandang aku. Kita tengok hidup dia. Mesti hebat. Kan? Tapi lah, itu masa zaman belajar dulu. Zaman kita sekarang bila dah ngaji agama ni, kehebatan bukan diukur dengan kemewahan. Tapi kehebatan kita ialah dengan akhlak yang terpuji. Kan? Kadang-kadang ada kat je tu. Masa zaman sekolah dulu, banyak pula cerita ni. Zaman sekolah dulu ada satu orang Samsing. Dia ni memang, dia pandang mata dia tak boleh dah. Tak payah kata nak pandang benda apa, pandang mata dia. Tengok apa? Tumbuk je. Tumbuk tu kot. Memang dia tak, semua kalau dia lalu, orang semua ke tepi. Takut kan dia ni. Sebab dia dia dalam adik-adik dia pun abang-abang dia semua jenis memang kaki pukul orang. Jadi takut lah. Jadi lepas habis dah SPM apa ni, zaman sekolah menengah. Lepas tu lama kami pun dah jauh dah. Tiba-tiba satu hari kami nak pergi melepak kat satu kedai. Ada kereta parking sebelah. Kami dalam kereta lagi, ada kereta parking sebelah. Nah, masa tu Ana yang duduk sebelah ni. Bila Ana toleh je belah kiri tu, Ana tengok dia yang Samsing kat sekolah dulu tu. Kat kereta sebelah tu. Kita nak turun kereta ni serba salah. Nak turun tak nak turun. Sekejap dia sepak aku, mampu aku lagi. Sebab tahu dah perangai dia tu memang ni. Tiba-tiba dia turun kereta, dia ketuk tingkap kita pula. Tuk 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 tuk. Sudah dia ketuk dah, mampu aku, mampu. Kan? Tak apa, buka pelan-pelan, tunduk kepala. Tak nak tengok sebab takut tengok mata dia. Dia kalau tengok mata dia kena tumbuk. Kan? Dia kata, K, apa hang kau ni? Tengoklah aku. Kenapa? Gagap je awak. Kata, apa hang kau ni? Aku dah berubah lah. Aku dah jadi baik lah. Sekali angkat kepala tengok rambut sikat tepi. Betul dia jadi baik dah. Tak ada pukul-pukul orang dah. Dia kata aku dah risau dah, jadi elok dah. Alhamdulillah. Banyak anak perasan macam tu lah, kawan-kawan yang jenis dulu nakal, jenis apa semua. Tengok-tengok sekarang elok. Kadang ada yang jadi Bilal masjid ada. Kan? Ada yang memang elok lah. Tapi pelik pula kita tengok, ada yang dulu kita zaman kawan sekolah dulu, skema tak skema, kita nak kata skema tak gak, nakal sangat pun tak gak. Tapi bila balik sekolah tu keluar baju lah. Yang dia tak, tali pinggang tinggi ni, seluar. Rambut sikat tepi. Kita kata keluar baju ni toli. Nanti bapa aku marah tau. Baik betul dia. Kan? Memang baik. Lah ni sekarang jumpa Allah. Masuk kelab. Bukan kelab sukan ke apa. Kelab tu tak apa. Ni clubbing, joget-joget tu. Masuk bahagian tu. Bagi merepek lah. Jadi maknanya orang ni dia tak tentu. Kalau hari ni mungkin baik, esok mungkin jahat, mana tak tahu. Hari ni jahat, mungkin esok baik. Lepas tu kita nak kena sentiasa minta pertolongan daripada Allah. Sebab kita tahu hari ni mungkin kita macam ni, esok kita tahu macam mana.
Lepas tu kita pandang juga orang yang jahat hari ni, jangan kita sangka dia jahat selama ni. Boleh jadi esok dia jadi lebih baik daripada kita pula. Nah. Tetapi perkara salah dibuat, tetap kita kata salah pada ketika itu. Tetapi jangan kita beranggapan dia akan tetap jahat sampai bila-bila. Tidak. Begitu juga orang yang kita sangka baik hari ni, kita tak tahu pula esok mungkin jadi teruk. Kan? Dulu ada budak pondok sini pun, dia add kita dalam Facebook. Tak apalah, tak ada masalah, kita kawan. Duduk dalam ni elok dengan serban, jubah apa bagai. Tapi bila keluar, lah kali dia friend Facebook kita. Jadi bila dia update gambar apa semua keluar, tengok-tengok bertindik telinga dia. Bekas pelajar pondok tindik telinga. Nampak? Sebab tu ini semua kuasa Allah. Bukan kita nak burukkan dia, supaya kita ambil tauladan. Jaga-jaga, jangan kita bersangka kita sentiasa elok pada ketika ni. Banyaklah minta pertolongan Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sarif qulubana ala ta'atik, balikkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Banyakkan doa macam ni. Lagi-lagi sebelum tahiyat akhir tu, sujud yang terakhir, baca doa ni dalam sujud. Kalau tak ingat yang bahasa Arab, yang Melayu tak apa dah, tapi jangan berlafaz dalam hati. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Balikkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu, supaya kita sentiasa pada jalan yang lurus. Sebab kita jangan overconfident kita tetap akan lurus. Sebab kita ni tetap akan kona-kona. Tapi bila kona, minta patah balik. Bila kona, minta patah balik. Maknanya bila kita tersilap, betulkan balik. Tersilap, betulkan balik. Ni macam tempoh PKP yang panjang ni. Kita tak tahu dah pelajar kita jadi macam mana yang kat rumah. Kan? Antum pun sebelum masuk sini pun tak tahu macam mana khabar, macam mana jadi. Kan? Jadi kita minta Allah patahkan itu balik. Jadi yang antum balik-balik ke sini ni, itu adalah pilihan Allah. Mungkin kerana, bukan mungkin dah, tapi insya-Allah Allah nak balikkan hati kalian kepada kebaikan. Boleh jadi mungkin kalian lara waktu sebelum ni. Jadi Allah paksakan kalian duduk di sini supaya jadi elok balik. Supaya berjubah, berserban macam malam ni. Cantik serban. Kan? Baik. Jadi itu dia. Jadi dunia tidak adil. Ada orang buat baik tapi orang pandang jahat. Ada orang buat jahat tetapi dipandang baik. Itu dia kata. Dan banyaklah pula kebaikan yang dibalas oleh makhluk dengan kejahatan. Dia buat baik tapi dibalas dengan jahat. Ulama tegakkan agama tapi dituduh sesat, dicaci, dimaki, dipenjara. Tok guru kita ditahan, ISA. Dan beberapa kejahatan yang tersembunyi. Orang tu buat jahat tapi pandai-pandai cover, lalu mendapat balasan kebaikan. Tapi orang puji dia. Orang up dia. Kan? Tu. Jadi kalau kita nakkan di dunia ni, kita nak dapat apa yang kita nak, dunia ni hakikatnya tidak adil. Jadi keadilan bukan di dunia, keadilan kiamat esok. Jadi tak payahlah kita buat satu kebaikan, kita nak orang puji kita. Tak payah berharap begitu. Orang puji itu tambahan sahaja. Maknanya kita buat, orang puji ke tak puji, aku tetap akan buat. Sebab aku buat bukan untuk orang puji, aku buat untuk Allah puji. Allah akan buktikan keadilannya pada hari kiamat nanti, bukan sekarang. Begitu juga, walaupun kita buat jahat tapi tak dihukum, kita tak kena bala ke, tak kena musibah ke, jangan kita rasa relax. Jangan kita rasa, oh aku buat jahat pun tak ada apa-apa. Ketahuilah Allah menyimpannya nanti di hari kiamat. Allah akan adilkan. Kan? Jadi kita bersangka baik, hari ni kita buat salah tapi tak dihukumkan, boleh jadi Allah memberi peluang untuk kita bertaubat. Taubatlah. Tiba-tiba degil juga, kerah kepala, tak nak taubat. Nak orang macam mana? Oleh yang demikian, hanya Tuhan yang dapat memberi balasan yang adil. Tak ada siapa yang adil melainkan semata-mata Allah yang maha adil. Itu saja. Habis macam mana nak bagi adil? Pastikan pemerintah mengikut perintah Allah, barulah jadi adil. Selagi mana tidak ikut perintah Allah, selagi itu tidak akan adil. Kerana yang adil hanya Allah. Selain daripada Allah tidak adil. Maka kalau nak ada keadilan, kembali kepada Allah. Ikut balik perintah Allah, balik kepada hukum Allah, barulah jadi adil. Tu.
Tengok dalam masalah fiqh. Kita anak lelaki, tanggungjawab kita kepada mak ayah kita selagi mana dia masih hidup. Kemudian pula syurga kita di bawah tapak kaki siapa? Bawah tapak kaki ibu. Betul? Ibu tu seorang isteri kepada suami dia. Di manakah syurganya seorang isteri? Di bawah tapak kaki suami. Allah buat adil elok dah. Jadi bila isteri syurganya bawah tapak kaki suami, maka dia kena taat pada suami. Nah, kerana kalau reda suaminya, maka barulah Allah reda syurga untuknya. Nah, jadi isteri taat perintah suami. Kan? Malah suami bila dah bernikah, dah berkahwin, suami lebih utama daripada mak dan ayah kandungnya sendiri. Si isteri ni tadi, perempuan ni tadi. Sebab apa? Sebab syurganya duduk di bawah tapak kaki suaminya. Nak? Sehingga kan pernah berlaku di zaman Nabi, rumah dia tak jauh. Rumah ayah dia atas ni, rumah anak bawah ni. Kan? Lepas tu perempuan ni dia dapat berita daripada orang yang lalu lalang situ mengatakan ayah dia sakit. Dia tanya suami dia, boleh tak dia nak pergi tengok ayah dia? Suami dia tak bagi. Dia pun duduk menangis-nangis. Setiap kali orang lalu dia tanya, macam mana khabar ayah aku? Masih lagi sakit. Sampailah satu hari ayah dia meninggal. Bila ayah dia meninggal, dia minta izin suami nak pergi tengok ayah meninggal. Suami tak bagi juga. Nah, kemudian dikirim seorang hamba yang dia milik pergi bertemu dengan Rasulullah. Nah, macam mana keadaan ni? Adakah dia boleh keluar juga tanpa dengan melanggar perintah suami untuk nak melihat ayah dia sakit? Kan? Bila pergi, Rasulullah kata tetap tak boleh keluar bila suami tak bagi izin, walaupun ayah sakit ke ayah mati. Habis macam mana? Dia kata. Dia kata tak apa. Kerana kamu taat kepada perintah suami, itu menunjukkan ayahmu telah mendidikmu menjadi anak yang soleh, maka ganjaran pahala dan syurga kepada ayahmu yang telah pergi meninggal dunia. Tu nak tunjukkan keadilan tu, taat pada perintah suami. Kemudian pula anak-anak semua syurga di bawah tapak kaki ibu, maka taat kita pada ibu. Tadi ibu kita taat dah pada ayah kita, anak taat pada ibu. Kan? Ikut apa kata mak. Kan? Taat betul-betul. Buat ikut semua ni, semuanya jadi elok. Yang jadi celaru kehidupan pada zaman hari ni kerana tak ikut cara Islam. Isteri tak nak taat dengan suami. Dia lebih taat kepada adik-beradik dia, keluarga dia. Cakap suami langgar. Suami kata tak boleh, buat juga. Anak lawan cakap mak, anak lawan cakap bapak. Lebih dengar cakap kawan sendiri, lebih percaya cakap member daripada percaya cakap mak ayah. Bila tak ikut apa yang Islam ajar, tu yang jadi porak-poranda, tu yang jadi rosak. Lepas tu tak payah pening. Kalau nak keadilan, balik pada Islam. Islam, Allah letakkan hukumnya telah adil. Apa saja yang telah ditetapkan Allah. Kan? Balik pada Islam, insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan dia. Tapi manusia ni kerah kepala degil, tak nak balik pada Tuhan, dia nak ikut kepala dia sendiri juga. Tu yang jadi rosak. Tu. Hanya Tuhan yang dapat memberi balasan adil, kerana ia mengetahui sekalian perbuatan hamba ni. Kerana Allah tahu segala-galanya, maka Allah lah yang layak menghukum segala-galanya, sebab Allah yang tahu segala-galanya. Maka dengan keadilannya, tidaklah ada amalan yang akan disia-siakan. Bila Allah Maha Adil dan Allah tahu segala-galanya, maka tak ada satu pun yang akan disia-siakan. Maknanya kamu buat baik, walaupun sikit je kebaikan yang kamu buat, tetap Allah akan beri ganjaran. Apatah lagi kalau buat banyak. Tu. Bahkan tiap-tiap kebaikan dan kejahatan itu akan menerima balasannya belaka. Apa saja yang kita buat tetap akan dibalas. Sebab tu setiap kali apa kita nak buat, fikir, apa aku buat ni pahala ke dosa? Contoh, kita duduk mengaji nadah kitab ni pahala ke dosa? Pahala. Kan? Jadi keluar pula nak pergi minum. Pergi minum tu boleh pahala ke boleh dosa? Tengok, minum tu harus asal hukum. Tapi minum dalam duk minum-minum tu buat benda, sembang-sembang tentang agama, boleh pahala. Tapi dalam minum-minum tu kutuk orang, boleh dosa.
Jadi apa saja kita buat, pahala ke dosa, pahala ke dosa. Dia akan main antara dua tu je, pahala dosa, pahala dosa, pahala dosa. Nak? Dan kalau niat kita satu benda tu kita nak buat untuk benda kejahatan, maka selagi kita milik akan jadi jahat, akan jadi dosa. Contoh, tujuan beli handphone sebab nak tengok benda bukan-bukan, maka selagi mana handphone tu ada pada tangan dia, jadi dosa. Tapi kalau tujuan dia beli tu untuk kebaikan, nak tengok sebagainya, boleh pahala sepanjang dia milik. Tapi bila dia salah guna waktu tu, baru jadi dosa. Sebab tu niat pun penting juga. Innamal a'malu binniyat. Nak semua perbuatan itu bergantung dengan niat. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung nanti tajuk yang baru, iaitu beriman dengan qadar, janji baik dan jahat. Yang ni beriman dengan qadar dan qadar pula. Macam mana, apa yang dimaksudkan dengan qadar-qadar? Kesimpulan kita pada malam ni iaitu dengan perkara kebaikan dan kejahatan dan keadilan Allah. Jadi maknanya apa saja kita buat, kita tak boleh nak sorok kerana Allah tahu, dan Allah akan balas. Jadi kita buatlah sebaik-baiknya. Kalau kita nak buat benda dosa yang tersembunyi, kita jaranglah nak buat dosa depan orang, nanti sebab orang akan kata kita jahat. Tapi ada tak dosa yang kita buat secara tersembunyi? Walaupun ianya tersembunyi, tapi peganglah dalam pegangan kita bahawa apa aku buat ni memang orang lain tak tahu, tapi Tuhan tahu. So nanti di padang mahsyar Tuhan akan tayang pada semua orang. Masa tu kita akan jadi malu semalu-malunya, sebab pecah tembelang. Oh, dia macam ni punya, baru aku tahu. Ingatkan bagus sangat. Oh, rupanya macam ni perangai. Habis. Jadi bila kalau kita fikir benda tu, kita jadi tak berani nak buat, kita takut nak buat. Itulah benteng, insya-Allah menyebabkan diri kita akan jadi sentiasa baik, insya-Allah, walaupun di belakang orang sekalipun. Jadi sekadar tu pada malam ni, moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, kefahaman, dan kita dapat menjadikan diri kita lebih baik. Dalam boleh amalkan doa dalam semayang ke atau lepas semayang ke dan sebagainya. Cakap, ya Allah, jadikanlah aku pada hari ini lebih baik daripada semalam, dan jadikanlah esokku lebih baik daripada hari ini, supaya kehidupan kita sentiasa menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Dia begitu kan? Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mala salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.